semua orang kena ada plan B. Apa maksudnya? Maknanya semua orang kena ada lebih daripada satu punca pendapatan. Sangat bahaya tau kalau you ada satu je punca pendapatan. Anything happen, you yang susah. Kita tak adalah doakan something buruk berlaku kan. Tapi kalau berlaku kan, jadi sangat penting kena ada lebih daripada satu punca pendapatan. Lebih daripada satu tu maknanya dua ke tiga ke, tak kisahlah, 5 ke 10 kan. Okay? Yang penting ada lebih daripada satu kan. Jangan risau, tak salah buat banyak-banyak bisnes ni. Tak salah dari segi undang-undang dunia, undang-undang akhirat, tak salah kan. Dan dia tak sailang, dia tak cross line sebab ini bisnes lain-lain. Dia kalau bisnes yang sama kan, you curi downline, itu nama dia sailang cross line. Memang salah lah kan. Okay? Dan yang penting, you jangan bagi wrong signal lah. Bila you join bisnes baru, bukan bermaksud bisnes lama you tak bagus. You just nak tambah lebih satu punca pendapatan. Ini penting. Jangan burukkan bisnes kita yang sebelum ni kan. Alright, so selalunya orang akan bagi alasan ni kan. You punya leader akan nasihat you. Engkau kalau nak berjaya, kau kena fokus buat satu. Suatu ketika dahulu, nasihat tu betul tau. Tapi zaman sekarang ni, zaman digital kan, rugi kalau you buat satu je kan. Sebab kita boleh dibantu secara online kan. Okay? Zaman dah berubah kan. Zaman cara buat duit pun dah berubah. Hanya klik-klik je tak masuk akal kan. Dan banyak boleh dibantu dengan online. Alright? Jadi sebenarnya makna fokus yang tepat adalah pay attention on what you are doing. Bukannya tak boleh buat lebih daripada satu perkara. Masa you tengah buat bisnes A tu, fokus sungguh-sungguh buat bisnes A kan. Contoh malam ni kan, you tengah dengar preview Gigamed daripada DJ. Fokus dengar betul-betul kan. Janganlah sibuk. Masa tu lah nak follow up you punya prospek dekat bisnes B kan. Tu tak fokus maknanya kan. Masa ni lah you nak makan lah, nak tengok TV lah, main dengan anak kan. So tengah buat ni Gigamed ni fokus buat sungguh-sungguh kan. Besok pagi maybe you buat bisnes kukur kan. Buat bisnes kukur. Petang maybe you buat bisnes insurans buatlah kan. Malam you buat bisnes Gigamed. So masa you tengah buat bisnes tu, tumpukan perhatian 100% kan. Buat sungguh-sungguh kan. Jadi bukanlah tak boleh buat banyak bisnes kan. Boleh aja kena pandai bagi masa. Memanglah kerja kita lebih sikit tapi return dia berbaloi-baloi kan. Alright. So selalunya orang tak nak buat banyak sebab dia bagi alasan tak ada masa kan. Okay, DJ suka pie chart ni kan. DJ dah gunakan lama dah. Semua orang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam sehari. So kita bagilah kan, bagi 3. 8 jam pertama untuk kita tidur, 8 jam yang kedua untuk buat plan A kita. So kita ada balance 8 jam lagi, kita bagi 2. 4 jam untuk personal dengan family dan 4 jam untuk buat plan B. Jadi boleh alright. Siapa kata tak boleh kan. Jadi ada perkara yang kita kena sacrifice. Contoh dia, tengok TV kan. Dah tak boleh lagi lah tengok berita 1 jam kan. Lepas tu tengok movie 2 jam. Lepas tu tengok sepah turunian 1 jam kan. Dah 4 jam bazir kat situ kan. Lepas tu main handphone kan. Duk scroll kan. Tengok FB, tengok TikTok, tengok YouTube. Itu semua dah tak boleh buat lagi kan. So that you tak ada masa 4 jam untuk buat plan B kan. Okay. So you kena sacrifice benda-benda yang tak mendatangkan income tu Alright. So yang penting kat sini DJ nak beritahu pembahagian masa kan. So bila you allocate masa melakukannya, memang insyaAllah you boleh berjaya kan. Okay. Alright. So tak ada isu, tak ada masa Okay. Alright. Jadi orang cari rezeki melalui 4 cara ni. ESBI. Ini daripada kuadran daripada Robert T. Kiyosaki dalam buku dia Rich Dad Poor Dad kan. Dah popular lah lebih 20 tahun kan. So orang cari rezeki yang pertama sebagai E-employee. Bekerja makan gaji. DJ dulu pun macam tu kan. 20 tahun kerja makan gaji kan. Alright. Ramai orang buat yang ni kan. Lepas tu S. Self-employed. Bekerja sendiri. Contoh kita buat network marketing ni pun kira bekerja sendirilah. So orang dekat kuadran kiri ni nak beralih ke kuadran kanan. Nak pergi jadi B, business owner. Sebab business owner tu nampak macam kaya kan. Nampak banyak glamour kan. Padahal belum tentu lagi kaya kan. Dan tanpa stres banyak problem kan. So last kali semua orang dekat kuadran ESB tu nak pergi ke kuadran yang terakhir yang I. Nak investor kan. Sebab apa? Sebab selagi you dekat kuadran ESB, you kena bekerja untuk cari duit. Tapi kalau you dekat kuadran I, duit yang bekerja untuk you. Ni yang best kan? Lagi best, duit orang lain yang bekerja untuk you. So kita boleh dapat dua-dua ni, duit kita bekerja untuk kita dan duit orang lain bekerja untuk kita dalam program yang DJ akan share sekejap lagi kan. Okay? Jadi semua orang ada impian masing-masing kan. Macam-macam yang kita nak kan. Tapi DJ percaya kita ada satu impian yang sama. Tak lain tak bukan kita nak masuk syurga kan. Tak adalah kan. Sebetulnya hujungnya kita nak apa? Kita nak time and financial freedom. Jadi kita hanya boleh dapat ni jika kita kat kuadran I. Selagi kita kat kuadran ESB, kita tak boleh dapat Okay, alright. Jadi kat mana kita nak invest dekat 8 tempat ni. Yang pertama dekat unit amanah. Contoh dekat ASB ke, ASN ke kan.
ataupun dekat tabung haji kan untuk orang Islam kan, ataupun dekat fixed deposit. Tapi ni semua rendah je dia punya return kan, 4%, 5%. Kalau FD tu 2.5%, kecil sangat lah kan. Kalau macam property kan okey, tinggi kan, tapi tak semestinya kan, dia high risk juga. Tengoklah property yang kita beli, location yang okey ke tak okey kan. Kadang-kadang nak sewa, nak jual pun tak laku kan. Lepas tu seterusnya dekat ketiga dekat emas. Emas ni antara instrumen investment yang bagus lah kan. Okay, walaupun dia turun naik, akhirnya ke arah menaik lah. Silver kan. Bond kan. Bond ni kita orang biasa jarang lah beli kan. Ni level-level kerajaan lah. Sukuk tahun kan. Private equity ni adalah saham terpilih. So dia boleh tinggi juga dia punya return kan. 15% setahun kan. Okay, alright. Tapi tak semestinya, kadang-kadang boleh rugi juga kan. Saham pun sama, turun naik, koperasi kan. Alright, pun rendah je return dia. Dan yang tinggi adalah cryptocurrency. Tapi crypto ni ada risiko, high risk. Dia boleh tinggi dan dia boleh jatuh, crash juga kan. Okay, so inilah dia 8 cabang kita nak invest kan. So ada 2 rule dalam investment. Apa dia? Yang pertama, don't put all your egg in one basket. Kita kena diversify lah, sebab nanti kalau jatuh, nanti kalau kita letak dalam satu bakul, terempas kan, habis telur kita tu hancur kan. Jadi kita diversify kan. Tapi kita faham, tak semua orang ada banyak modal nak diversify kat 88 ni kan. Kita tak ada banyak modal, kita tak ada masa kan. Nak monitor semua, kita tak ada ilmu, nak tahu semua kan. Dapat buat 3 pun dah bagus tau. So apa 3 tu? Dekat emas, dekat property dengan dekat crypto kan. Okay. DJ pun buat dekat 3-3 ni kan. Okay, alright. So dekat kripto ni kan, so dulu satu ketika dahulu masa kripto mula-mula wujud tahun 2009, 14 tahun yang lepas, ramailah sangsi kan syariah ke tidak kan. Tapi for the past 5 years ni, ramai dah celik minda lah. So tahu yang kripto ni patuh syariah kan. So kita dengarkan daripada Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, beliau adalah chairman Syariah Advisor Bank Negara dan juga Security Commission kan. So dia cakap kripto ni syariah lah kan. Okay. Sebelum tu DJ nak bagi final reminder kepada yang masih belum rename lagi. Tolong rename you punya nama, letakkan nombor handphone dan nama orang yang jemput anda. Sebab apa? Sebab di hujungnya kita akan masukkan you dalam group support. Kita akan bagi slide ni. Slide ni eksklusif ya. Hanya orang yang datang preview ni saja yang DJ bagi kan. Dan kita akan bagi more info kan untuk nak support you kan. So kalau you tak letak nombor phone, dan siapa yang jemput you kan, your upline tak tahu nak follow up you tolong buat sekarang Jika you tak rename your name, tak letak nombor phone dan nama orang jemput you, anda akan dikeluarkan daripada Zoom ni kan. Okay, Cik Zaimah ada nak bagi tahu siapa-siapa yang masih belum rename? Okay, silakan Right, yang belum rename tu, okay, DJ teruskan dengarkan kata-kata daripada Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Aset digital ada aset kewangan moden pada hari ini yang dipacu oleh teknologi kriptografi dan juga blockchain. Ini menjadikan aset digital, aset kewangan yang selamat, yang boleh diawasi dan juga dipantau dengan baik. Ia merupakan satu aset memberikan ketenangan minda untuk para pelabur menceburinya. Dari segi hukum syariah, ianya patuh syariah kerana ada sistem pendasarnya iaitu kepercayaan, iaitu kebolehpercayaan. Aset ini dapat digunakan sebagai membeli barang-barang ataupun digunakan sebagai pertukaran barang dengan barang. Marilah kita mendalami, memahami ilmu digital asset atau aset kewangan digital secara patuh syariah, secara mampan untuk membagaikan cara pelaburan kita sesuai dengan zaman era pada hari ini. Patuhilah syariah dan patuhilah pelaburan yang bijaksana. Okey, itu ya. Bukan calang-calang yang cakap patuh syariah ni, Chairman Syariah Advisor ni kan. Alright, so DJ habis dah bahagian pertama buka minda dan DJ terus pergi ke produk kita iaitu